Beritanya apa hari ini? Syed Saddiq keluar dari blok kerajaan. Menurut sumber. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq dijangka menarik balik sokongan terhadap kerajaan di Dewan Rakyat. Okay. Kemudian keluar berita, betul bahawa keluar kerajaan biar dihukum daripada hilang prinsip, kata Syed Saddiq. Okay. Daripada hilang prinsip, dia kata biarlah dia dihukum. Dia tak kisah nak keluar daripada kerajaan. Dia tak kisah pun. Keluar-keluarlah. Dia daripada rela dihukum, biar dihukum daripada hilang prinsip, katanya. Okey, kita baca. Ahli Parlimen Syed Saddiq secara rasmi mengumumkan keluar daripada kerajaan perpaduan untuk menjadi pembangkang sebagai kuasa ketiga. Presiden muda tidak akan diambil sebagai protes berhubung keputusan melepas tanpa membebas Presiden UMNO daripada 47 tuduhan dalam kes siasatan akal budi. Dakwa Syed tindakan kerajaan dilihat permulaan normalisasi rasuah dan beliau enggan bertolak ansur dengan perbuatan tidak berprinsip seumpama itu. Okay? Tidak berprinsip seumpama itu, dia kata. Now, alangkah eloknya tuan-tuan, kalau perkara yang sama, Syed Saddiq ucapkan sewaktu kes pertama Zahid Hamidi digugurkan pada September 2022. Tuan-tuan kena ingat September 2022, 24 September 2022, Zahid juga didapati tidak bersalah. Tidak ada prima facie pada waktu itu dan didapati tidak bersalah. Didapati tidak bersalah pada waktu itu. Kes itu digugurkan. Bukan digugurkan, didapati tidak bersalah lah, tak digugurkan pun. Didapati tidak bersalah. Tidak ada prima facie. Tidak ada prima facie, tuan-tuan. Mahkamah mendapati tidak ada prima facie. Walaupun dirayu lepas itulah. Dalam keadaan tidak ada prima facie, kerajaannya siapa? Perikatan Nasional. UMNO bersama siapa? Perikatan Nasional. Zahid bersama siapa pada waktu itu? Perikatan Nasional. Tapi kita dengar apa Syed Saddiq kata bila melibatkan kes yang itu. Dia kata apa? Saya yakin dengan badan kehakiman, kata Syed Saddiq susulan keputusan kes Zahid. Saya yakin. Presiden muda Syed Saddiq menegaskan pendiriannya mengenai badan kehakiman. Berikutan keputusan mahkamah membebaskan Presiden UMNO daripada semua tuduhan dalam kes visa luar negara VLN. Ini tahun 2022. Ahli Parlimen Muar itu berkata sebagai penggubal dasar penting untuk tidak hilang keyakinan terhadap badan kehakiman. Sama seperti pendirian saya sebelum ini, jika kita meletakkan kepercayaan kepada badan kehakiman pada sabitan-sabitan sebelum ini, kita juga harus percaya kepada badan kehakiman dalam hal pembebasan, katanya. Beliau berkata peguam negara masih boleh merayu kepada keputusan tinggi yang membebaskan Zahid daripada 40 pertuduhan. So dalam kes ini, dia menyalahkan peguam negara pun. Dia tidak menyalahkan badan siasatan pun. Dia tidak menyalahkan pendakwa raya pun. Dia tidak menyalahkan hakim pun. Tapi pada yang kes ini dia dibicara, dia dapati tidak bersalah oleh mahkamah. Dalam kes yang itu, pendakwa raya yang menjatuh ataupun menggugurkan kes. Saya nak bagi tahu. Anwar sendiri cakap, kalau saya nak bebaskan Zahid, saya biar kes itu diteruskan. Kalau saya campur tangan, saya biarkan kes itu diteruskan. Kenapa? Saya tahu daripada segi bukti dia terlalu lemah sehingga dia akan didapati tidak bersalah, tuan-tuan. Kan? Tapi sebab dia tak campur tangan, ini urusan kepada pendakwa raya. Kalau dalam kes itu Syed Saddiq boleh cerita bahawa perlulah hakim itu adil hakim itu ini perlulah mereka dibiarkan, kalau mereka boleh dakwa dia bebas, itu kuasa dia. Pendakwa raya nak buat, itu kuasa dia. Tapi kenapa dalam kes ini tiba-tiba hilang kuasa, hilang cerita kuasa tadi tu, hilang cerita prerogatif tadi tu, hilang cerita tu, tiba-tiba dia bercakap soal prinsip. 2022 ni bukan tahun 2002 Syed Saddiq membawa lahir kot, ataupun 10 tahun masa tak lahir lagi, dia tak sampai 10 tahun umur dia. Ini bukan 2002, ini 2022, tahun lepas, setahun yang lalu, almost exactly, less than a year, 24 September 2022, dia bercakap ini soal kehakiman. Kalau mereka boleh dakwa, maka mereka juga boleh bebaskan. Samalah dalam kes ni. So prinsip apa? Dia bukan cerita prinsip berkenaan dengan DNA Zahid tu, tuan-tuan. Sebenarnya bukan cerita tu. Kita kena faham. Dia bukan cerita tu. Cerita dia pada kes dia dan pada Atok. Kes ini pada Atok. Kenapa? Pertama kan,
So akhirnya, adakah muda ni akan menghancurkan kerajaan Pakatan Harapan ni? Lepas pertahan pulai majoriti 2/3 kerajaan bergantung kepada muda. Kemenangan Pakatan Harapan memulihkan status quo. Bagaimanapun, soal sama ada kerajaan majoriti 2/3 terletak pada muda. So akhirnya, hari ini kita mengetahui bahawa muda tarik diri, so kerajaan sudah tidak ada 2/3. Adakah itu akan meruntuh kerajaan? Tidak. Kenapa penting 2/3? Mungkin ada setengah benda kita nak ubah yang mana memerlukan perlembagaan. Mungkin ada benda yang kita kena ubah di mana benda itu memerlukan perubahan perlembagaan. Tapi so far tidak ada. Dan saya boleh jangka kenapa dia keluar, tuan-tuan. Dia nak cari alasan. Salah satunya kes dia. Kedua, saya nampak ada halangan untuk memastikan bahawa kerajaan tidak boleh buat persempadanan semula. Sebab persempadanan semula ni memerlukan 2/3. Kemudian undi 18. Undi 18 kalau nak tukar balik jadi undi 21, kalau cerita kalau kalau nak tukar balik nak jadi apa orang kata jadi undi 21, maka perlu juga 2/3. Perlu 2/3. Dan hari ini daripada AMK bahawa kalau Syed Saddiq itu berprinsip, maka kosongkan kerusi kerajaan dan juga kosongkan kerusi MUA. Tetapi Syed Saddiq kata apa? Beli cermin dulu sebelum suruh saya letak jawatan ahli parlimen, Syed Saddiq, dia kata. Beli cermin dulu Syed Saddiq Tapi saya rasa yang kena cerminkan muka Syed Saddiq lah. Dia sebenarnya bukan isu prinsip. Ini bukan isu prinsip, tuan-tuan. Ini isu kelangsungan politik si tua. Kan? Kepimpinan politik si tua, di mana pemimpin si muda nak bergabung dengan pemimpin si tua, dan kepimpinan tua dan muda ni, kepimpinan muda dan tua ni dia nak bergabung, dan gabungan mereka dinamakan kepimpinan muda dan tua, atau ringkasnya KEMUT. Dan Lok ingatkan Syed Saddiq kemenangan di MUA kerana sokongan PH. Tuan Agung DAP Anthony Lok mengingatkan Presiden Muda Syed Saddiq bahawa kemenangannya di MUA adalah kerana sokongan PH. Dia berkata demikian sebagai menjawab ancaman Syed Saddiq dan Muda untuk menarik sokongan daripada Kerajaan Perpaduan. Lok menegaskan Syed Saddiq mempunyai kewajipan dan tanggungjawab menyokong Kerajaan Perpaduan kerana undi yang diperolehinya adalah daripada undi Pakatan. Tuan-tuan, kita nak ceritalah. Syed Saddiq bertanding atas tiket Pakatan Harapan. So, kalau dia bertanding atas tiket Pakatan Harapan adakah bermakna bahawa lepas ini Syed Saddiq akan kira melompat parti? Jawapannya tidak, kerana dia en bloc. Dia jatuh keluar en bloc. Kecuali kalau dia tanda tangan. Kalau dia ada tanda tangan dokumen berkenaan dengan apa orang kata, yalah nak lompat parti tu, tak boleh lompat parti sebagainya dengan Pakatan Harapan, okeylah. Tapi the only, setahu saya, parti yang sign dokumen tu adalah Parti Keadilan. Mungkin Amanah juga buat lah, DAP saya tak sure. Kan? Tapi Syed Saddiq tak sign. Dan Syed Saddiq Muda keluar secara en bloc, jadi tak dikira sebagai lompat parti. Tetapi ini bukan masalah teknikal. Ini bukan masalah undang-undang. Ini masalah prinsip. Kalau Syed Saddiq itu ada prinsip, sebagaimana yang dia kata dia ada prinsip, maka dia kena ada prinsip malu. Dia bertanding dan menang di MUA atas tiket Pakatan Harapan. Dia bertanding di Puteri Wangsa. Di Puteri Wangsa atas tiket dan ihsan Pakatan Harapan. Mungkin dia bertanding guna muda lah, dia bertanding guna logo muda. Tetapi atas ihsan dan juga pemberian Pakatan Harapan, kerusi amanah pada waktu itu. Tapi sebagaimana saya cakap dengan Napsia, saya cakap dengan Naim, Ketua Cabang MUA, ready, kita akan langgar.